Termasuk surah baru. Alhamdulillah perjalanan tadabbur kita dah bermula daripada surah Al-Fatihah, surah Naba, surah An-Nazi'at, dan hari ini insya-Allah dah akan masuk surah Abasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'a la yastajabu lah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita hari ini akan masuk dahulu ya surah Abasa, surah yang ke-80 di dalam juzuk 30. Surah yang diturunkan di Mekah. Ya, kita akan berhadapan banyaklah surah-surah Makkiyah dalam juzuk 30 ataupun surah An-Naba ni. Juzuk An-Naba, juzuk Amma ni, juzuk Amma. Sebab kalau kita tengok ya dari sudut nak implementkan dahulu bagaimana akidah yang sebenarnya, ni dakwah pada asasnya, dan insya-Allah kita akan tengok dalam surah Abasa ini juga kisah ya berkaitan dengan asbab nuzul. Kenapa surah ini turun? Kan? So jadi ada sebahagian daripada surah yang turun itu dengan kondisi pada waktu itu, iaitu pada keadaan Nabi SAW ingin menyebarkan dakwah secara bukan mudahlah, dengan cara yang pelbagai kesusahan, kerana perkara tersebut agama Islam ini sangat asing. Islam ini datangnya asing dan akan kembali asing. Sekarang pun Islam dah kembali asing kan. Orang pelik-pelik kan bila dengan apa kita kata dengan agama Islam tu macam tak pernah dengar je Al-Quran tu, macam tak pernah dengar je hadis tu kan. Jadi dia dah kembali asing. Tapi dulu pun Islam datang dengan asing. Jadi bila permulaan itu agak mencabar, bila mencabar tadi kadang-kadang ada situasi yang berlaku dan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia sebagai satu perkara yang ada suatu benda yang kita boleh ambil pengajarannya di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita tengok hari ini apakah isi kandungan daripada surah Abasa. Ya, surah Abasa dari sudut maksud Abasa itu sendiri ialah bermasam muka. Abasa ialah muka yang tidak ceria, macam ada benda yang tak kena. Itu nama dia Abasa. Maksud perkataan Abasa yang diambil daripada ayat yang pertama, Abasa wa tawalla. Abasa iaitu masam muka. Jadi bolehlah kita guna perkataan Abasa ni dalam kehidupan kita kot. Bila nampak anak kita, limadha abasa wajhuki? Kenapa wajah kamu masam kan? Ya zauji, wahai suamiku, wahai anakku, limadha abasa? Dia pun cakap abasa. Itu kan surah dalam Quran, ayat surah ke-80 iaitu masa muka. Jadi insya-Allah kita akan pergi dahulu yang pertama untuk bacaan tahsin. Puan Fazrina dengan Putri dua-dua boleh membaca ke pagi ni? Boleh Putri boleh? Okay, baik. Kalau macam tu ayat dia ada 42 ayat. 42 jadi kita baca seorang 21 lah. 21 Putri dan 21 Puan Fazrina. Okey, silakan Putri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى
وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا جاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Yang ni dekat hujung-hujung dia start daripada 34, 35, 36. Hujung dia mesti panjang. Yauma yafirul mar'u min akhi. Sebab dia ada ya sebelum ha tu. Sama juga selepas pada tu wa ummihi wa abi. Dia mesti panjang. Okay, daripada يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Lagi satu tadi dekat ayat 26 ya, ayat 26. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Mesti ada dengung lah di situ kerana mim itu yang bersabdu. Ya, tasydid itu pada huruf mim. Jadi summa syaqaqnal arda syaqqa wa ambatna fiha habba. Mana-mana yang pada hujung-hujung yang ada alif ya, ataupun sebelum dia ada huruf mad ya, sebelum dia ada ya, yang sebelum dia ada waw, semua itu mesti kita bacakan panjanglah pada hujung ayat itu. Secara keseluruhannya masya-Allah sangat cantik bacaan sahabat-sahabat yang kita kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bacakan dahulu keutamaan surah Abasa ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadislah ya. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa Allah menurunkan surah Abasa berkenaan dengan Abdullah Ummi Maktum, Abdullah bin Ibni Maktum. Ummi Maktum yang buta. Dalam keadaan Maktum itu sendiri maksudnya tertutup lah. Tertutup itu di mana mata dia. So mata dia buta. Dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Rasulullah, berikanlah aku bimbingan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerima kunjungan para pemuka kaum musyrikin. Kerana itu Rasulullah mengabaikannya dan memerintahkan yang lain. Maka Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bintu Ibnu Ummi Maktum bertanya, apakah menurutmu perkataanku salah? Beliau pun menjawab, baginda Nabi SAW menjawab, tidak. Kemudian turunlah surah ini,
sebagai teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Al-Hakim. Inilah kisah di sebalik penurunan ayat ataupun surah Abasa, iaitu berkaitan dengan satu aitab. Nah, aitab dalam bahasa Melayu kita sebut teguran lah. Dalam bahasa Arab dipanggil aitab. Ain, ta, alif, ba. Aitab. Aitab ini maksudnya bukanlah satu dosa. Bukan. Dia bukan dosa. Sebab salah dengan silap dia ada beza. Betul tak? Dalam bahasa Melayu kita sebut kalau salah tu dia melakukan sesuatu yang tidak sengaja. Sesuatu yang besar. Ya. Contoh dia tersalah apa? Tersalah langgar orang. Kan? Kenapa boleh langgar orang? Mestilah ada benda yang di sebaliknya, benda yang utama. Contohnya, dia buat kereta laju. Jadi tak boleh nak kontrol. Siapa suruh buat laju kan? Sebab itulah bawa tu ikut dia punya had. Ataupun dia main alat-alat yang berbahaya. Main pisau kan. Sebenarnya saya gurau je. Tapi terodok perut orang. Kenapa main pisau? Itu salah yang besar. Maksudnya benda yang berlaku dalam keadaan walaupun dia tak sengaja, kebiasaannya dia sengaja, dosa dan dia adalah benda yang besar. Walaupun berpunca daripada benda yang salah sebenarnya. Jadi itulah kita sebut sebagai dosa. Tapi kalau di dalam aitab ataupun di dalam silap, salah besar, silap ni macam technically dia lah begitu. Silap ni suatu benda yang mungkin berlaku dalam keadaan yang tak sengaja. Yang benda berlaku tu bukannya dia niatkan. Tidak diniatkan benda tersebut. Tapi dah berlaku, nak buat macam mana? Jadi itulah aitab. Dia bukan dosa yang Nabi buat, tapi dia adalah suatu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana situasi tersebut. Dia cerita dia, kita tahu dia susahnya Nabi ni nak sampaikan dakwah Islam. Bukan senang. Dia bukan dibentangkan dengan kapet merah. Tapi diberikan ancaman-ancaman. Nabi nak dakwah, dapat amaran-amaran. Ada yang suruh keluar, kan? Suruh keluar daripada kota. Ada yang tawarkan wanita, harta, jawatan supaya untuk Nabi berhentikan dakwah Nabi. Apa lagi? Payahlah sahabat-sahabat ada yang mati, yang kena seksa, kena bunuh. Ini semua kepayahan Islam nak sampai ke Mekah pada waktu itu. Kemudian sahabat-sahabat, bila pemerintah Quraisy ni, kafir Quraisy yang dia punya penguasa-penguasa ni, dia datang kepada Nabi dan dia mendengar apa yang mereka nak tahu tentang Islam. Bila Nabi nak cerita, Nabi dapat peluang tersebut. Bila dapat peluang tersebut, Nabi nak gunakan dalam keadaan yang apa kita kata, ini peluang keemasan ni. Aku boleh terangkan kepada mereka, pembesar-pembesar Quraisy tentang agama Islam yang aku bawa. Jadi Nabi gunakan peluang tersebut sebab apa? Bila orang atas ataupun orang yang lebih tinggi, dia masuk Islam, faham Islam, nanti senanglah kan orang-orang yang bawah ni. Jadi hamba-hamba orang miskin tadi tak adalah kena seksa. Jadi kenapa orang atas dah faham dah tentang agama. Nabi ni dia ada satu jiwa yang mana jiwa dia besar. Dia nak sampaikan risalah Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan betul-betul. Kita kata Nabi ni buat kerja bukan buat kerja macam kita kadang-kadang kita ni buat kerja melepaskan batuk di tangga kan. Maksudnya ala lebih-lebih kurang okey lah tu kan. Nabi tak macam tu. Nabi dia buat kerja, dia nak sampaikan dakwah ni, Masya Allah dengan segala kesungguhan. Daripada hatinya, daripada strateginya, daripada caranya, ya Allah, semuanya memang nampak kesungguhan. Bila Nabi dapat peluang begitu, apatah lagi Nabi memang nak sampaikan lah. Datang pula dalam waktu tersebut, katalah kan, rombongan kita kata Presiden Indonesia misalnya kata, datang ke Malaysia. Takkanlah kita sebagai orang awam kan, nak pergi jumpa dengan Anwar. Saya ada benda penting ni nak tanya pada Datuk Seri Anwar. Sedangkan Presiden Indonesia telah datang, betul tak? Jadi, bila urusan negara, urusan orang yang atas-atas ni, pastilah yang bawah-bawah ni
Pastilah kita kata apa tu? Nantilah dulu. Nabi kan tengah-tengah bercakap dengan orang kufar Quraisy. Kalau kita lah, betul tak? Biarlah Nabi settlekan dulu slot dia dengan golongan kufar Quraisy. Tetapi apa yang berlaku pada waktu itu, Abdullah ibnu Maktum dia datang memanglah sebagai orang yang biasa. Sebagai rakyat marhain, tak ada apalah. Dalam keadaan dia buta, dia datang jumpa Nabi dengan satu niat yang baik. Dalam satu hasrat dalam hati dia, aku nak tahu tentang Islam ni. Apa perkataan Abdullah ibnu Maktum? Dia kata, Ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah. Itu perkataan Abdullah ibnu Maktum. Dia kata, Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah telah ajarkan kepadamu. Satu hati yang suci, yang begitu murni sekali nak tahu tentang Islam dan nak minta Nabi ajarkan kepada Abdullah ibnu Maktum. Itu yang ada di dalam hati Abdullah ibnu Maktum. Berbanding sahabat-sahabat, jom kita buat. Ya, ini yang ada secara luarannya, kalau kita tengok memang kiasnya ataupun perumpamaannya memanglah lagi utama kafir Quraisy. Abdullah ibnu Maktum orang biasa, dia pun boleh tanya kejap-kejap lagi, dia boleh tanya dari sudut luaran. Dahlah seorang yang buta. Tetapi pada hatinya, mari kita tengok perbezaan daripada hati kufar Quraisy dan perbezaan hati Abdullah ibnu Maktum. Siapa yang lebih bening? Siapa yang lebih ikhlas tak tahu pasal Islam? Kufar Quraisy ni sebenarnya mereka ni walaupun nampak gaya luaran tu, ni apa ya Muhammad? Muhammad yang ni apa? Muhammad ni apa? Walaupun nampak gaya macam mereka berminat nak bagi tumpuan kepada Nabi, nak mendengar apa sahaja penerangan Nabi, tapi sebenarnya dalam hati mereka sangat-sangat kotor dan busuk. Kau ingat aku ni tak tahu. Ni dalam hati kafir Quraisy. Kau ni Muhammad sebenarnya nak jawatan je. Kau ni Muhammad sebenarnya nak perhatian je, nak jadi influencer. Hari tu pun dah ada influencer. Influencer ni maksudnya pengaruh. Dan daripada pengaruh, sahabat-sahabat, tanyalah ahli politik. Ahli politik semua dia cari apa? Dia bukan cari jawatan dulu. Dia cari influence dulu. Dia cari pengaruh dulu. Sebab orang yang ada pengaruh, orang akan ikut dia. Betul tak? Orang yang ada pengaruh, contoh macam, kita ambil lah sikit Khairul Amin. Dia nak berjual. Dia bukannya nak berjual daripada sekarang ni yang daging dendeng. Kan? 3.39 saat terjual 60,000 bekas kan. Keuntungan 1 juta. Bukannya yang terjual, bukannya yang dia nak jual itu baru-baru sekarang. Dulu pun dia dah cuba dah. Ya, jual macam-macam. Tapi gagal. Bukan gagal lah, maksudnya tak adalah dapat macam sekarang ni. Akhirnya dia tahu pengaruh itu lebih utama berbanding dengan produk. So jadi dia buat pengaruh dulu. Pengaruh ke atas, nama dia Khairul Amin dengan video-video masakan yang mudah, video masakan bujang, ala-ala bujang, tetapi sangat menariklah dengan video-video menarik. Akhirnya bila dia ada pengaruh, dia akan ada apa? Dia akan ada follower. Bila dia ada pengaruh, dia akan ada keuangan. Orang akan beli produk dia. Bila dia ada pengaruh, dia buat apa sekalipun orang akan follow. Jadi inilah yang ada di dalam hati kufar Quraisy. Dia kata, kita orang ni, sekarang kita orang dah jadi pemerintah, kan? Orang follow kita orang bayar cukai pada kami, orang faham, orang ikut perkataan kami, dan itu yang mereka nak. Bila datang Nabi SAW, mereka fikir Nabi ni pun macam dia. Dia fikir Nabi ni pun sebenarnya nak cari pengaruh. Sebab di balik pengaruh itu ada duit. Di balik pengaruh itu ada harta, ada jawatan, ya, ada kekuasaan. Jadi, bila dia fikir macam tu, itu dalam hati mereka, luaran nampak mereka macam nak dengar. Tapi memang mereka itu adalah pesaing. Dia rasa Nabi adalah pesaing bagi dia dan dia tak akan tunduk pada Nabi untuk saja-saja memberikan. Ya, kalaulah kami pun ikut Muhammad, maka Muhammad lebih berpengaruh pada kami, betul tak? Maka lepas ni, dah tak adalah, kami dah tak dapat lagi lah kekuasaan sebab semua kita pun ikut Muhammad. Ini orang yang menggunakan akal dan hawa nafsunya,
tamak jiwanya, gejolak jiwanya untuk mengikut Nabi, tidak akan sama sekali. Tapi gaya mereka tu cuba-cuba macam seolah-olah lah macam mereka berminat nak dengar apa yang Nabi bawa. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, itulah yang di balik ceritanya, maka Allah pun memberikan teguran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan merupakan dosa. Siapa yang kata Nabi berdosa, Nabi pun buat dosa sebab apa? Sebab tidak memberikan perhatian kepada pertanyaan Abdullah ibnu Maktum. Yang ini maksudnya mereka ini tidak meletakkan kehormatan yang tinggi, tak hormat, tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu pun kalau duduk dalam situasi Nabi, kamu lari teruk. Betul tak? Kamu lagi dahsyat sebenarnya. Tapi hari ini kita nak tengok apakah yang Nabi akan buat, apakah kita kata suatu perkara yang Nabi SAW sangat-sangat besar hatinya dalam menyampaikan dakwah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sharekan dahulu. Okay. Abasa wa tawalla. Maksud abasa di sini adalah bermasam muka. Macam kita sebut tadi, iaitu suatu perkataan yang menunjukkan muka itu tidak ceria ataupun tidak senanglah. Maka bermasam muka. Wa tawalla, and turn his attention away. Maksud tawalla ialah berpaling. Maksud tawalla ialah berpaling. Ini menunjukkan kepada satu keadaan seolah-olah Nabi macam tak suka. Nabi macam tak gembira dengan kedatangan Abdullah ibnu Maktum. Ini dia adalah suatu gambaran luaran yang menunjukkan bahawa Nabi tidak memberikan kita kata hatinya kepada Abdullah ibnu Maktum. Ketika bila keadaan ini berlaku, sewaktu kedatangannya, iaitu orang yang buta itu. Ja'ahul a'ma, kerana seorang buta telah datang kepadanya. Ja'a, ja'a maksudnya datang, hadir. Datang menemui. Menemui siapa? Ketika al-a'ma ini menemui hu, ja'ahu. Ja'ahu, hu ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang buta itu bertanya ataupun datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi dan dia bertanya soalan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, dan saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, baik kita tengok dahulu kenapa pattern ataupun cara penulisan ataupun kita kata ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi ini dalam keadaan dia berbentuk statement. Yang ni statement Kalau dia berbentuk, kalau kita kata statement ni dia adalah satu pernyataan, telah masam muka dan berpaling. Masam muka dan berpaling. Siapa dia? Dia Nabi SAW. Dia kat sini dia menggunakan khitab ataupun dia menggunakan kata ganti nama yang ghaib. Ghaib ni maksudnya apa? Ghaib ni maksudnya seolah-olah Nabi bukan di hadapan tersebut. Ayat ni turun, malaikat Jibril bawa ayat ini, waktu tu memang Nabi sedang dalam keadaan tersebut. Sepatutnya kalau kita kata benda tu sedang berlaku, mestilah ayat itu dikeluarkan dalam keadaan Nabi itu mukhatab. Ada beza di antara ghaib dengan mukhatab. Kalau ghaib ni maksudnya dia. Dia bermasam muka. Nampak tak? He frowned. And turned. Maksudnya seolah-olah benda tu macam dah berlaku. Sedangkan masa tu sebenarnya Nabi sedang bermasam muka. Maksudnya abasta wa tawallaita. Sepatutnya begitu. Sepatutnya waktu itu sedang berlaku, patutnya kenapa kau masam muka? Macam tu. Kenapa disebut sebagai telah masam dan telah berpaling sewaktu itu? Maksudnya satu pernyataan
yang mana seolah-olah Nabi tak ada kat depan tersebut. Sedangkan Nabi sedang melakukan situasi tersebut, iaitu dalam keadaan sedang bermasa muka dan juga sedang berpaling. Subhanallah, pada kata ulama tafsir yang saya rujuk, iaitu Syekh Yasin Rushdi, dia kata inilah tanda Allah Subhanahu wa taala sangat berlembut dengan nabinya, dengan kekasihnya. Kalau keadaan ditegur pada waktu itu juga, ataupun kita memang tegur waktu itu, tapi ayat tersebut menunjukkan, kenapa kau masam? Berbanding dengan telah masam, kamu telah bermasam muka. Seolah-olah lunak dan halusnya teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Cantik kan? Subhanallah. Betul lah. Nabi itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Walaupun dia merupakan teguran, tapi teguran yang penuh berlapis. Sedangkan yang tegur siapa? Yang tegur Allah ni. Allah yang tegur Nabi. Hak Allah lah untuk tegur Nabi dalam keadaan yang bagaimana? Sebab apa? Ialah kita kan hamba. Nabi juga adalah abdihi. Nabi juga adalah hamba Allah. Tapi sahabat-sahabat nak bagi tahu apa yang boleh kita belajar sikit. Tatkala kita nak tegur orang, walaupun kita orang yang lebih tinggi daripada orang yang kita tegur. Betul tak? Contoh, dia ketua jabatan, dia nak tegur kepada orang bawahan saja. Tapi bukankah orang bawahan itu punya rasa, punya air muka? Jadi dia layak untuk dia tegur dengan cara dia lah. Sebab apa? Dia yang bayar gaji. Dia lebih tinggi daripada orang bawahan. Tapi bukankah lebih enak dan lebih bagus kalau kita tegur dengan cara yang sesuai, dengan lebih halus, kerana manusia ni dia ada jiwa, dan jiwa tu bila diraikan, insya-Allah dia tidak akan merajuk. Jiwa tu dia akan orang kata akan terasa. Sebagai seorang ibu dan ayah pun sama, kan? Kita tegur anak kita, walaupun dia anak kita, suka hati kita lah kita nak tegur macam mana, betul tak? Sebab kita mak kan, kita ayah, kita adalah orang yang lebih tinggi, berkuasa pada anak. Jadi, tapi kalau kita tegur dalam kerendahan emosi kita, ataupun kerendahan ego sebagai seorang ayah dan ibu, pastinya yang kesan daripada teguran tersebut tu saya rasa lebih mudah untuk menyerap di dalam jiwa orang yang menerima teguran. Subhanallah. Allah Subhanahu Taala ajar kita untuk apa? Berhikmah di dalam menegur. Seorang anak nak tegur mak pun sama juga, kan? Mana boleh anak nak tegur mak ni berdosa ni mak. Dia kena penuh dengan santun, penuh dengan memilih keadaan yang sesuai, perkataan yang sesuai, masa yang sesuai. Yang ni yang kita cuba untuk ambil sebahagian daripada tadabbur pada ayat yang pertama, abasa wa tawalla. Baik. Kemudian sahabat-sahabat kita pergi kepada perkataan al-a'ma. Al-a'ma suatu sifat yang ada pada diri Abdullah bin ibni Ummi Maktum, yang mana dia itu memang buta dan Allah mengangkat sifat dia tadi itu sebagai satu seorang, sebagai nama lah senang kata. Tak ada kan, mana disebut nama Muhammad Abdullah, tak ada sebut nama Abdullah. Tapi sifat dia Allah angkat. Sifat dia ataupun kita kata kekurangan dia tu tadi Allah angkat. Kekurangan Allah angkat nak bagi tahu bahawa ada benda yang kadang-kadang kurang, tapi dia bukanlah kurang seperti mana yang kita nampak. Dia nampak macam kurang, tapi sebenarnya itu adalah kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Orang yang tak sempurna, tak sempurna mata dia pun nakkan kebaikan. Apatah lagi orang yang matanya sempurna. Contoh macam kita. Kita boleh nampak langit. Mata dah sempurna pun kadang-kadang hati tak nak terima, tak nak cari kesempurnaan tersebut. Tak fikir ke? Kamu tak nampak ke daripada langit itu betapa indahnya, takkanlah jadi sendiri. Kamu tak cuba cari ke? Allah yang maha hebat mentadbir alam ini, dan kamu cari, kamu belajar. Orang yang kita kata
hilang salah satu daripada panca indera yang utama, mata, tapi hatinya tidak buta seperti matanya. Ramai hari ini orang yang matanya nampak tapi hatinya buta. Tak nampak kebenaran. Tapi al-a'ma di sini, walaupun matanya buta tapi hatinya sangat-sangat cerah mencari kebenaran. Ya. Jadi sesuatu yang di luar ini kadang-kadang tak boleh kita nak ukur dengan sesuatu yang ada di dalaman. Yang ada di dalam hati. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Ayat 3, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa. Wama. Wama ini adakah satu pertanyaan. Dan tahukah engkau ataupun adakah engkau tahu? Yudrika daraka. Yudrika yang ini dia menyentuh tentang ilmu. Ya, idraku syai' maksudnya mengetahui. Mengetahui tentang sesuatu. Kita mengambil maklum tentang sesuatu. Itu maksudnya idrak. Jadi, wama yudrika. Adakah engkau tahu, sudah sampai ke pengetahuan engkau, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, la'allahu, entah-entah si Abdullah ibnu Maktum ini, dia bertanya kepada engkau untuk menyucikan dirinya daripada dosa. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Orang yang nak bertaubat ataupun orang yang nak masuk Islam ini, nak belajar tentang hidayah daripada Allah, mereka ini sedang berada dalam proses apa? Proses penyucian. Yazakka. Zakah macam zakat lah. Dipakai zai ya. Dia bukan pakai zal. Kalau zakah, huruf zal, kaf, ya, wata, ataupun zakah, bukan zai. Za, kaf, alif, ta, itu maksudnya cerdik. Kalau zal, cerdik. Kalau zai, dipakai ada B tu kan. Ada bunyi desiran. Bunyi apa, kita kata bukan desiran. Dia bunyi apa tu nama dia? Vibrate. Vibrate. Zakah adalah suci. Sebab tu maksud zakat ialah menyucikan harta dan diri. Jadi adakah orang ni, apa maksud dia menyucikan diri ni? Maksud menyucikan diri ialah orang yang nak belajar Islam. Orang yang nak belajar tentang agama Allah, orang yang nak belajar tentang hidayah Allah, tentang kebenaran, ini termasuk orang yang bersuci. Sebab suci ada dua. Satu suci zahir, lagi satu suci batin. Dalam taharah juga orang bersuci. Sebab tu dalam taharah, bab pertama di dalam ibadah. Ya? Miftahul ibadah taharah. Sebab apa? Orang tu tak boleh dia nak masuk ibadah, nak tunai solat ke, nak baca Quran ke, nak puasa ke, kalau dia tak tahu macam mana menyucikan diri. So dia akan berada dalam keadaan menanggung najis, kadang-kadang hadas kecil, kadang-kadang hadas besar. So dia kena belajar. So the first thing, sebelum kita nak ibadah, kena zakah dulu. Kena apa? Kena bersihkan diri dulu daripada najis dan juga hadas. Itu ibadah ataupun taharah dari sudut luaran lah, batin, zahir. Dan sebelum nak bersihkan luaran daripada najis dan juga daripada hadas, dia kena bersih dalam dulu. Iaitu bersih apa? Bersih dosa syirik kepada Allah. Bersih dosa sebelum ni mungkin dia tidak kenal Allah. Dia tak beriman pada Allah. Yang tu kena bersihkan dulu tu. Baru tadi yang dia punya wuduk dia sah. Kalau orang kafir berwuduk tak sah. Orang berhadas besar, orang period kan. Orang period ambil wuduk, tak sah wuduk dia. Sebab apa? Dia berhadas. Macam mana nak sah wuduk dia? Sebab wuduk itu mengangkat hadas. Walaupun hadas yang kecil. Jadi orang yang kafir ni, mereka ini berada dalam keadaan yang tidak suci. So dia perlu menyucikan dahulu jiwa dia. So Abdullah ibn Maktum ingin menyucikan jiwanya. La'allahu yazzakka.
Dia nak bersihkan diri dia daripada dosa sebelum ni. Dia tak tahu apa itu Allah. Dia tak tahu bagaimana nak letak ibadah ini kepada Allah. So dia nak tahu. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ayat 4. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Ini antara la'allahu kemungkinan. Mungkinlah dalam ayat 3 itu la'allah. La'allah ni maksudnya dia boleh jadi possibility. Kemungkinan berapa peratus. Yang pertama mungkin dia nak bertaubat, dia nak bersihkan diri, nak masuk Islam. Ataupun dia ingin menjadi orang yang mendapat pengajaran. Ada nasihat yang dia nak daripada Nabi SAW. Ataupun dia nak mengambil manfaat daripada az-zikra. Az-zikra dekat sini maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Nama lain bagi az-zikra, nama lain bagi Al-Quran, Nama lain bagi Al-Quran adalah az-zikra. Iaitu yang memberikan peringatan. Zakara, dan tadi kan orang yang bijak tadi, ataupun orang yang cerdik tadi disebut sebagai zaki. Orang nama zaki maksudnya orang cerdik. Tapi kalau tak berapa nak cerdik, tukar nama. Tukar nama lah maksudnya zaki. Ataupun zakiyah. Zakiyah. Tu lagu pula kan. Orang perempuan nama zakiyah. So zakiyah dia cerdik. Jadi dia ini Abdullah bin Maktum, sama ada dia nak nasihat daripadamu ataupun dia nak mengambil pengajaran daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dia nak faham tentang Quran. Amma man istaghna. Ayat 5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Orang yang merasa dirinya serba cukup. Siapa dia? Itulah dia. Kafir Quraisy yang mana sebenarnya mereka tak rasa Nabi ni perlu pun. Mereka tak rasa mereka ni kurang sehingga mereka memerlukan dakwah daripada Nabi SAW. Tak. Mereka ini orang yang sudah apa kita kata, ego. Yang sudah rasa macam, kita dah apa okey? Kita dah okey apa? Kan? Dengan harta kita, dengan kuasa kita, kita punya berhala okey apa? Kita boleh ambil manfaat daripada berhala kita, boleh jauh daripada mudarat daripada berhala kita. Kita dah cukup dah. Apa yang ada ni kita dah cukup. Siapakah mereka ini? Antaranya sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Taala. Kalau kita tengok antara nama-nama yang disebutkan, yang mereka ini bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana tadi? Tadi macam saya jumpa tadi. Okey. Utbah bin Rabi'ah, Aba Jahal bin Hisham, wal Abbas bin Abdul Muttalib. Ini antara ketiga orang ataupun ramai lagi yang mana Nabi sedang memberikan tumpuan kepada mereka. Mereka yang sedang mendapat perhatian daripada Nabi SAW. Siapa tadi? Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dan Abbas bin Abdul Muttalib. 3. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, bila pembesar Quraisy ni, antaranya nama yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qasimi hadza, 3 nama ini, dan mereka tak berasa pun macam mereka ini memerlukan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anta lahu tasadda. Ayat 6. Maka engkau wahai Muhammad memberikan perhatian kepadanya. Fa'anta, iaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anta lahu tasadda. Apa maksud tasadda? Kita give attention. Tasadda, kita memberikan perhatian. Kita tengok ni dekat terjemahan bahasa Inggeris. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. You gave him your undivided attention. So Nabi memberikan perhatian Nabi kepada siapa?
inilah kepada kufar-kufar Quraisy yang mana mereka ini seolah-olah macam nak dengar. Macam nak dengar apa yang Nabi cerita. Okey. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Ayat 7 yang bermaksud padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, yang ini beriman. Baik. Wa ma 'alaika. Sahabat-sahabat, kalau dalam Quran bahasa Arab bila disebut alaika, laka wala alaika. Contoh bila sebut laka biasanya adalah benda yang la, dia pakai la ini benda yang baik dia akan dapat. Tapi kalau alaika, alaika biasanya benda yang buruk orang tu akan dapat. Kalau laka, falaka maksudnya kamu akan dapat pahala. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia sebut dengan dua perkataan saja. Nak sebut ka tadi, mungkin untuk kita juga. Tapi lam tu biasanya dalam menunjukkan benda yang baik. Falakal jannah. Maka untuk kalian syurga. Tapi kalau fa'alaika, biasanya adalah azab ataupun dosa. Maka apa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ni? Wa ma 'alaika wa ma. Ma di sini apa? Maksud ma di sini bukan ma tanya, bukan ma itu apa, tak. Tapi ma di sini ialah ma nafi, iaitu menafikan. Wa ma 'alaika. Alaika apa? Kamu tak dosa pun. Kamu tak akan dikatakan bersalah kalau orang kafir Quraisy itu tak beriman. Allah yazzakka, iaitu mereka tak nak menyucikan diri daripada agama jahiliah mereka, daripada kesyirikan mereka. Tak ada apa-apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kan kita sebut tadi, Nabi ni dia punya semangat dia nak bagi semua orang masuk Islam ni, masya-Allah. Dia sangat kasih, rahmatan lil alamin. Itu rahmah dalam diri Nabi itu membuat-buat banyaknya. Bila banyak sangat dia memang kalau boleh dia nak semua orang dapat hidayah pada Allah. Tapi itulah Rasulullah ni bila dia tak buat tu dia rasa macam kalau galat lah. Macam siapa kalau ada orang yang tak masuk Islam tu galat. Bila galat, Allah pujuk Nabi. Allah kata, kamu ni wahai Nabi, kalaulah mereka tak beriman, kamu tak dosa. Kamu tidak akan dipertanggungjawabkan atas keimanan kafir Quraisy tadi. Maksudnya kamu dah sampaikan mereka nak ataupun tidak, tu terpulang kepada mereka. Yang penting kerja kamu adalah menyampaikan. Bukannya memberikan hidayah kepada orang yang kita nak sampaikan dakwah tadi. Wa amma man ja'aka yas'a. Terjemahannya ayat 8 ini. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Allahu Akbar. Yas'a. Yas'a ni sebenarnya asal perkataannya sa'yun. Dalam haji, mana dia punya rukun-rukun itu yang berkaitan dengan yas'a? Kat mana? Sila kalau nak jawab unmute boleh ataupun nak tulis dekat dalam ruangan chat. Yas'a tu ada tak satu rukun dalam haji kita yang berkaitan dengan yas'a? Sa'i. Yes, sa'i. Sa'i, betul? Sa'i tu, subhanallah, di bermula perkataan diambil daripada sa'yun itu adalah usaha. Itu usaha. Usaha siapa? Usaha Sayyidatina Hajar mencari air untuk anak dia Nabi Ismail yang kehausan pada waktu tersebut. Apa usaha dia? Lari ke sana, lari ke sini, patah balik sampai tu dia pusingan sahabat-sahabat. Subhanallah. Itu usaha dia, usaha Sayyidatina Hajar tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dinamakan ibadah tersebut, nama rasminya sehingga hari ini Al-Sa'i. Sa'i, subhanallah. Jadi orang yang berusaha ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah menilai apa natijahnya. Tapi Allah nilai apa usaha kita. Kita selalu pergi kepada natijah, betul tak? Syarikat kita kerja, dia akan tengok apa? Dia tak tengok pun. Kau kerja ke tak kerja, aku tak tengok.
Aku nak tengok hasil, betul tak? Hasil. Contoh kalau zakat lah. Zakat dia punya hasil dia apa? Hasil dia maksudnya orang miskin itu boleh cukup. Kalau ada orang miskin lagi nak lagi bantuan, bantuan tu cukup, mencukupi apa yang diperlukan oleh fakir miskin ataupun kepada asnaf. Jadi itu yang kita kena performkan. Kita kena sampai kepada matlamat itu. Tapi usaha kita untuk mencari zakat itu biasanya syarikat tak tengok pun. Dia nak tengok cukup tak duit. Macam tu. Duit cukup tak? Itu matlamat. Baik. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tidak begitu. Sebab semua ni takdir Allah. Tapi Allah nak tengok usaha kita. Allah nak tengok usaha kita. Abdullah bintu ibni Ummi Maktum telah menunjukkan usahanya untuk belajar agama Allah dengan apa? Usaha dengan dengan kebutaan dia tu, dia pergi cari Nabi, dia pergi menghadap Nabi, dia tanya kepada Nabi dan minta kepada Nabi, ya Allah. Ini memang besarlah pada saya sebagai seorang yang kadang-kadang orang tanya saya soalan. Orang tanya saya soalan. Bukan dekat dalam kelas. Kadang-kadang orang tanya soalan melalui DM. Wallahu Akbar. Banyak soalan kat DM. PM. Yang WhatsApp personal pun. WhatsApp rasmi. Kita ada nombor telefon rasmi kita lah. Telefon rasmi yang 01890223. Itu rasmi punya. Yang tu memang ada dekat semua media sosial. Biasanya orang akan yang tu lah. Jadi yang itu bukan orang, biasanya saya kita kata letak dekat media sosial untuk jemputan. Tapi ada juga orang tanya soalan. Jadi saya kadang-kadang rasa memang yalah kadang-kadang tak sempat nak menjawab soalan. Walaupun kadang-kadang soalan tu macam simple-simple je. Soalan tu simple. Tapi kita tak tahu niat orang tu macam mana dia nak belajar agama. Jadi kadang-kadang saya memang terkena lah. Kita kata macam contoh kalau orang yang jemput kita ni memang kita akan pergilah kan. Tapi orang yang tanya soalan dah soalan tu kecil-kecil, banyak-banyak kan. Kadang-kadang tak sempat nak jawab. Kadang-kadang saya rasa macam, ya Allah, ini macam teguran Allah kepada Nabi SAW apabila Abdullah bin Maktum sebagai seorang yang individu lah. Maksudnya tadi, kalau ketua negara tadi, bila dia ada, mungkin di bawah ni ada banyak lagi orang akan dapat apa kita kata manfaat kalau di Islam. Tapi yang ni individu. Yang individu ni kadang-kadang kita nampak kecil lah kan. Yang ni individu, yang ni masjid ataupun yang ni syarikat kan. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat Allah nilai apa? Allah angkat dia punya rasa tu. Rasa ingin tahu tadi tu. Usaha dia. Itu sangat besar. Jadi lah kita kalau boleh raikanlah apa saja soalan orang kepada kita. Kerana mungkin usaha dia tu adalah ikhlas betul-betul daripada hati dia. Wa amma man ja'aka. Yang ini merujuk kepada Abdullah ibn Maktum. Ja'aka. Ja'ah satu kan seorang. Man ja'aka yas'a. Sedangkan dia memang berhasrat benar. Eager to learn. Dia sangat nak tahu, sangat nak belajar, sangat nak tahu tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada dia. Wa huwa yakhsha. Dan keadaan Abdullah ibn Maktum sedangkan dia takut kepada Allah. Allahu Akbar. Membawa Abdullah ibn Maktum berjumpa dengan Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimni mimma 'allamakallah. Yang ini soalan daripada Abdullah ibn Maktum. Ajarkan aku apa yang Allah ajarkan padamu tadi tu, dalam keadaan hati dia takut pada Allah. Subhanallah. Nilai hati dia tu. Belum lagi dia tahu tentang apa dekat dalam agama ini, tapi dalam hati dia memang dia takutkan Allah. Akhirnya dia nak tahu jawapan daripada Nabi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membela apa usaha dan niat Abdullah bin Maktum sehingga termaktub di dalam Al-Quran. Nama surah ini surah Abasa. Suatu pengiktirafan kepada orang-orang yang benar-benar mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'anta anhu talahha. Ayat 10, engkau Muhammad telah mengabaikan. Allahu Akbar. Fa'anta, iaitu wahai Muhammad, wahai Muhammad,
anhu, tentang dia ataupun dengan dia, iaitu kepada Abdullah ini, kamu telah talaha. Talaha ni maksudnya dalam keadaan kamu abaikan dia. Ya? Kamu buat tak cakna lah kepada Abdullah ibnu Maktum. Kalla innaha tadhkirah. Yang bermaksud, sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu satu peringatan. Allah Akbar. Kalla. Maksud bila perkataan kalla ni suatu seperti amaran yang begitu kuat sekali. Cukup? Enough? Jangan buat begitu. Sebab ajaran Allah yang kamu nampak mungkin kamu tahu. Contohlah kita lah pada hari ni kan. Kita rasa macam Islam ni semua orang tahu, betul tak? Rasa macam takkanlah tak tahu. Macam itulah kan. Kan semua orang tahu. Tak. Tazkirah. Dalam ajaran agama ini ada tazkirah-tazkirah, peringatan-peringatan yang sangat-sangat besar makna dia kepada orang yang mungkin orang yang tak tahu. Ada orang yang tak tahu di sana yang memang tak tahu. Ada orang yang di sana memang takutkan Allah dan perlukan bimbingan daripada-Mu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ajaran agama walaupun sedikit, saya nak tegur ada satu buku tu. Buku ni kan dia buat apa tau? Dia buat soal jawab remeh temeh tentang agama. Nama buku. Pernah jumpa tak? Putri ke Puan Fazrina, Puan Nuraini dengan Puan Ram, pernah jumpa ke buku ni? Kita cari sikit kot. Cari sikit kan. Yelah kita ada internet boleh cari. Ya. Soal jawab remeh temeh tentang agama. Dia buat buku dah ni. Okey. Dah ada. Salah. Okey. Ya, saya share dulu. Okey. Ini dia punya apa? Ini dia punya buku dia. Bukan kecil-kecil sahabat-sahabat. Yang buat ni, penulis ni, Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir ni orang apa, sekarang dia dah apa, doktor ke macam tu lah. Maksudnya dia PhD. Terbitan syarikat ni pun, terbitan Telaga Biru. Telaga Biru ni bukannya penerbit kecil, penerbit besar. Dia soalan ni, dia punya apa tajuk dia. Tajuk buku ni adalah soal jawab remeh temeh tentang solat. Sorry bukan agama, tentang solat. Remeh temeh. Siapa yang sahabat-sahabat boleh bagi pendapat tak? Kenapa benda ni macam okey ke? Bagi buku tajuk macam ni. Rasa sahabat-sahabat apa pendapat sahabat-sahabat? Pada saya selalu okey. Memang kadang-kadang ada banyak soalan yang orang malu nak tanya. Diorang ingat that is a stupid question to ask. Jadi kemungkinan ini yang dapat mengatasi soalan-soalan seperti demikian. Okey. Faham. Jadi orang rasa macam nak tanya macam orang malu kot dah. Malu nak tanya. Malu tak malu. Anik. Betul? Dia sebenarnya itulah maksud penulis kitab tu. Dia maksudnya macam orang lain mungkin tak tanya kot sebab dia rasa macam ini soalan apa kan, orang lain rasa ini malunya nak tanya soalan macam ni. Macam tu lah kan. Kak Ram pula macam mana? Warna macam mana? Setuju ke tak setuju? Sekejap je lah. Assalamualaikum, Bi. Ya, okey. Sekejap. Ya, saya buka balik. Ya. Okey, sifir wahid isnain, kita tanzur raqamha. Sifir wahid isnain, sab'ah, tis'ah, thamaniyah, isnain khamsah, ataupun ana arsil marah ukhra fil group hadzal raqam atau tahawul.
Okey. Okey, okey, okey. Eh. Okey, biar nak satu. Okey, sorry Puan Ra, macam mana? Apa mungkin tajuk buku tu dia nak menarik tau pembeli-pembeli untuk untuk apa macam mana soalan yang remeh-temeh tu. Biasa soalan remeh-temeh tu kita pun tak sangka kan benda tu uh, orang nak tanya kita tahu tapi orang tak tahu kan. Macam tu. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih pada Puan Ram dan juga Puan Nuraini. Sebenarnya dia nak buat marketing lah. Betul lah macam Puan Ram kata, marketing. Supaya orang rasa tertarik lah nak beli buku tu. Tapi mendapat teguran daripada ulama'. So dia kena macam ni. You nak buat agama ni you boleh marketing. Dakwah ni memang marketing. Dakwah yang marketing memang sama. Sebiji orang kata. Kalau sebab saya pun buat benda yang sama. Saya buat running juga kedai Ustazah. Dan saya pun running juga dakwah. So dalam masa sama saya buat dua-dua. Dia punya jalan sama. Cuma produk untuk kedai, madu, kurma macam tu. Tapi produk untuk dakwah siapa? Produk untuk dakwah ialah agama Allah. So kita tak boleh kita kata apa orang kata kita tak nak bagi tahu ke orang lah. Tak boleh, kena bagi tahu. Apa dekat dalam agama Allah ni, apa ajaran dalam Quran dengan hadis itu kena kita sampaikan. Jadi dakwah itu adalah marketing itu adalah dakwah. Cukup dengan kita gunakan dakwah tersebut untuk menarik. Tetapi bila dia dakwah, dia kena pergi kepada hukum balik, iaitu apa? Ulama tegur tegur pasal ni, dan sekarang dia dah tukar tau dia punya tajuk ni. Dia tak silap rasanya pejabat mufti kot yang tegur. Tak boleh macam tu. Kita tidak boleh melabelkan perkara dalam agama ni walaupun sekecil-kecil. Contohlah orang dia tanya, saya tak tahulah saya punya cecair ni mazi ke mani, contoh. Cerita kan? Saya tak tahu. Lepas tu kita jawab macam ni. Dia kata, kita katakan, kotor lah. Tu kita bercerita lah pasal apa benda-benda kotor ni. Pasal apa orang kata jijik lah. Janganlah tanya soalan-soalan yang jijik-jijik macam tu. Dalam Islam tak boleh. Dalam Islam dia tanya pasal mazi dengan mani pun kau kena jawab. Sebab hukumnya berbeza. Betul tak? Ciri-cirinya pun ada di dalam kitab fiqh. Apa ciri-ciri dia? So kita tak boleh kata benda tu kita kata benda jijik. Walaupun benda jijik, tapi dalam Islam sampailah cara bersuci. Istinja pun diajarkan. Bagaimana cara kalau kita sebut apa-apalah, mandi junub apa semua itu Islam ajar, tidak ada malu di dalam agama. Itu satu. Yang kedua, dalam agama ni dia tak ada satu pun benda yang nama dia remeh-temeh. Tak ada. Dalam agama semua benda penting. Walaupun sekecil-kecil kita sebut tadi seperti air kencing dengan wadi. Kita tak tahu lah mana satu wadi, mana satu kencing. Juga bukan remeh-temeh. Dia benda yang sangat besar dalam agama. So bila nama dia agama, tidak ada yang remeh, tidak ada yang temeh, tetapi semuanya penting dan kamu kena mengkategorikan, melabelkan perkara agama dengan yang selayak dengannya. Solat pula tu, dahlah dia sandarkan pada solat. Adakah benda yang remeh dalam solat? Ini bila berkaitan dengan solat, kau sama ada syurga atau neraka. Tu je. So benda-benda walaupun the small thing, kalau mungkinlah kita panggil stupid thing, pun tak sesuai. Katalah, gila remeh-temeh dia tukar perkataan tu, silly question about solat pun tak boleh juga. Dalam solat tak ada yang silly, tak ada yang stupid, tak ada yang remeh-temeh, tapi kena semua itu benda besar. Sebab tu tengok ulama buat apa. Ulama buat benda-benda berkaitan dengan solat tu, rukun, yang sunat dia panggil sunat ab'ad, yang kurang sikit tuntutan dia dipanggil sunat hayat. Kalau yang makruh dipanggil perkara makruh. Kalau yang batal dipanggil perkara yang batalkan solat. Allahu Akbar. Cun sangat. Dalam buku fiqh cun. Tak payah nak keluar daripada buku fiqh tu untuk dapatkan perhatian orang. Akhirnya yang membeli pun akhirnya salah faham solat tu sebenarnya ada benda yang remeh, ada benda yang utama. Tak.
Okey, so jadi ini adalah satu pengajaran yang saya rasa sangat dekat dengan tadabbur surah Abasa ini. Kita tengok tadi kepada ayat 11 tadi kan. Kita balik sekejap. Dalam surah ayat dalam surah Abasa ayat 11, kalla innaha tazkirah. Ingat, apa sahaja dalam ajaran agama ini adalah tazkirah. Sesuatu yang mesti kadang-kadang mungkin orang dah tahu tapi orang lupa, mesti diingatkan, ya, mesti kita remind balik, mesti kita bagi tahu semula itu adalah benda-benda di dalam agama kita. Jangan pernah mengatakan dalam agama ni tazkirah, nama pun tazkirah, maksudnya benda yang dah tahu, reminder, kita ulang-ulang balik, ya. Kalaupun kita tahu, kita kena ulang balik, walaupun orang tahu, kita kena bagi tahu semula. Faman syaa'a dzakarah, iaitu ayat 12 yang bermaksud maka barang siapa yang mengkehendaki tentulah dia akan memperhatikan. Jadi urusan agama kita kena bagi tahu sahaja walaupun berulang-ulang kita bagi tahu. Contohlah, semalam Isra' Mi'raj. Rasanya peristiwa Isra' Mi'raj berapa kali dah kita ulang? Ikut umur kita lah, umur 40 tahun, 40 kali lah kita dah dengar. Daripada sekolah, betul tak? Masa dekat sekolah pun dah sambut. Lepas tu masuklah universiti, sambut juga. Dah kerja pun, ada juga sambutan dekat masjid dan surau. Ulang-ulang. Kenapa nak ulang kali? Ada orang yang dia punya manhaj agama dia sangat-sangat sempit dan tak nampak. Dia kata tak maulah dah cerita pasal Isra' Mi'raj, kita cerita pasal benda lain pula. Kan? Semalam mana kami buat istimewa Isra' Mi'raj. Ibu sahabat-sahabat boleh tengok dekat kita punya Facebook. Kita buat recorded lah semalam istimewa Isra' Mi'raj. Selepas pada slot kan, ada seorang datang. Maksudnya daripada hadirin tu datang, dia kata, Ustazah, saya tahu tak, saya pernah jumpa dengan seorang ustaz, dia kata. Masa tu kat Gombak, tapi dia pun tak ingat nama ustaz tu. Kalau saya tahu nama ustaz tu, saya mungkin akan minta tolong, sebab saya banyak kawan dekat Jaiz dengan Jawi, saya minta dia check lah, recheck balik ustaz tu punya tauliah macam mana. Tapi dia tak ingat nama ustaz tu. Dia minta, dia tanya kat ustaz tu tentang Isra' Mi'raj. Ustaz tu buat macam ni tau. Macam tu. Dia ni cakap, apa maksud dia kak? Saya pun tanya lah, apa maksud dia kak? Dia buat macam tu. Contohlah Ustazah, macam dia punya senyuman tu, sinis tu, dia nak bagi tahu kepada saya, macam benda tu adalah cerita dongeng. Tak payahlah sibuk benda yang tak penting pun. Isra' Mi'raj. Itu yang dia dapat pada ustaz tu. Dan lepas tu dia tanya soalan kat ustaz tu sebelum tau. Lepas tu kemudian dia pun dengar ceramah ustaz tu, memang rasa, ustaz ni kenapa kenapa dia rasa Isra' Mi'raj tu cerita dongeng, kenapa dia rasa Isra' Mi'raj tu macam tak penting, tak perlu. Ceritalah dia punya gaya ni. Jadi kakak ni rasa macam sangsi lah sampailah sekarang ni. Bila kami cerita pasal Isra' Mi'raj tu, dia bagi tahulah. Dia kata, tak tahu lah Ustaz, saya pun jadi macam confused. Buat ustaz kan? Jadi betul ke tak Asma Isra' Mi'raj dia? Dia macam tu tau. Kesian sangat. Dan Alhamdulillah, bila dia dapat semalam, memang dia mengeluarkan air mata bila tahu antara ibrah Isra' Mi'raj yang sangat besar. Dan saya pun memang kita rasa macam lama kita yalah setahun sekali baru kita ulang bila kita rasa macam ya Allah, setiap kali Isra' Mi'raj itu diceritakan akan bertambah keimanan, akan bertambah ketakutan, dan terutama hadiah daripada Isra' Mi'raj itu salat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanallah. Nanti ibu boleh tengoklah dekat sana apa yang kami ni kan dekat Facebook saya, Ustazah Nur Hidayah. Lepas tu ibu-ibu, bila kita tengok daripada cerita ni, tazkirah itu benda yang memang kita kena ulang. Setiap tahun kita dah dengar ulang. Di sana ada kesan kepada keimanan kita. Walaupun kita dah belajar pasal contoh solat, kita cerita lagi, akan ada. Dan kita tak akan pernah sempurna di dalam ibadah kita, di dalam keimanan kita. Maka dia perlu ditambah, diingatkan untuk tambah lagi, makin lebih banyak, makin baik. Baik. Ibu yang saya kasihkan Allah, ada orang yang tak nak ambil tahu pun. Faman syaa, yang ada yang berkehendak untuk mengambil pengajaran daripada Rasul,
daripada Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita, sya'a yang nak ambil. Siapa yang tak nak, tak apa. Dekat mana pengajaran tersebut? Fi suhufin mukarramah. Di dalam ayat berapa ni? Ayat 13. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla innaha tazkirah. Pergi balik tadi perkataan kepada apa? Al-Quran tadi az-zikra. Az-zikra adalah merujuk pada Al-Quran. Jadi perkataan apa? Iaitu dalam Al-Quran ni banyak tazkirah. Kalau kita nak tazkirah, kita mesti mencari sumber utama kepada peringatan itu adalah Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, kita boleh tengok fi suhufin, banyak di dalam lembaran-lembaran Al-Quran itu peringatan yang mana Al-Quran itu mukarramah. Mukarramah ini maksudnya ialah mulia. Perkataan asal daripada perkataan karamah. Quran ini mulia. Mulia sebab apa Quran ni? Satu, dia adalah kalam Allah. Sebab Allah itu Al-Karim. Allah itu penuh dengan kemuliaan. Kalam Allah adalah kalam yang mulia. So daripada kalamullah itu dah mulia. Baik. Seterusnya, kalam Allah tadi, di manakah duduk dia? Kita tengok, Al-Quran itu daripada mana datangnya? Dia bukan datang dari bawah, tetapi dia datang daripada atas. Daripada Lauh Mahfuz. Dan kemudian turun ke langit bumi. Dan kemudian turun dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril yang mulia. So daripada Allah yang mulia, di tempat yang mulia, dari tempat yang mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia. Masya Allah. Turun kepada Nabi yang mulia. Allahu Akbar. Ini berapa kali mulia ni? Jadi mulia, tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia, jadilah mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Dalam lembaran-lembaran yang suci, lembaran yang mulia, sehingga kita pun memanggil Al-Quran dengan gelaran Al-Quranul Karim. Quran yang mulia. Al-Karim. Sebab Allah Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Marfu'atin mutahharah. Ayat 14. Yang ditinggikan dan disucikan. Iaitu apa? Tempatnya tinggi. Lauh Mahfuz. Dahlah tinggi. Bila turun di ke muka bumi ini pun, siapa yang memegang Al-Quranul Karim, kalau tidak bersuci, dia tak boleh pegang Quran. Mutahharah. Dia mesti dipegang oleh orang yang suci kerana dia suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegangnya kecuali orang itu bersuci. Orang itu suci, tak ada najis, tak ada hadas, baru boleh pegang Quran. Kemudian, kalaulah dia berbentuk mushaf seperti kita sebut hari ini, mushaf Al-Quran. Nak letak mana? Letak rendah ke letak tinggi? Kita kena letak tempat yang tinggi, betul tak? Kalau terjatuh dalam keadaan kita period sekalipun, kita kena angkat untuk mulakan Quran. Kalau kita ada wuduk, kita nak susun, kena susun tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Kalau kita nak letak Al-Quran dengan mushaf, contohlah ya. Katalah, ni buku izin tadabbur kita kan? Buku izin tadabbur, dia buku tentang tadabbur juga. Tapi yang kat sini, ni mushaf terjemahan Al-Quran. Mana yang duduk atas? Mesti yang ni lah. Mesti terjemahan Al-Quran duduk atas. Yang ni baru terjemahan. Terjemahan yang ni kalau orang tak ada wuduk pun boleh pegang juga. Sebab dia ada terjemahan. Kalau yang betul-betul mushaf, totally mushaf, dia kena duduk lebih atas. Marfu'ah. Dia mesti kena duduk paling tinggi di dalam kedudukan. Lagi-lagilah kalau saya tengok, saya berbulu mata saya kalau orang tengok orang letak telefon atas Quran. Saya tak boleh. Saya akan jadi saya tak boleh. Sebabnya Syekh Nuruddin ajar kami jangan kata telefon. Telefon tu dah dalam tu macam-macam, betul dah. Dengan YouTube, dengan apa semua, Allah mengarut semua ada kat dalam tu. Pen pun Syekh akan marah. Kadang-kadang kita buat nota, kan, ada buku nota, ada pen kita letak Quran kan. Tak boleh. Syekh tak bagi. Maksudnya Quran ini yu'la.
Quran ini mesti ditinggikan. Ya, tak boleh lebih tinggi lebih pada dia. Biaidi safarah. Ayat 15. Yang bermaksud terpelihara di tangan para utusan malaikat. Biaidi safar. Yang membawa Al-Quran tadi pun adalah malaikat yang tidak pernah bermaksiat pada Allah. Suci. Malaikat ni suci. Biaidi dibawa di dalam kita kata melalui safir. Kalau dalam bahasa Arab disebut safir, safir ni macam duta ibu-ibu. Tanya Kak Noraini lah, Kak Noraini mesti ada duta Malaysia dekat Australia kan. Dia panggil apa? Delegate delegation. Malaysia yang berada di kedutaan Malaysia yang berada di Consulate. konsulat. Konsulat pun dipanggil juga. Maksudnya mereka ini wakil kepada kerajaan Malaysia. So apa yang kerajaan Malaysia sebut, mereka akan menjadi penyampainya lah. Safir ataupun dalam bahasa Arab kita panggil safir. Jadi safir sin fa yara ni yang membawa, dia ini pun adalah yang mulia. Allah SWT bagi kepada malaikat, yang mana malaikat ni sebagai safir, iaitu membawa Al-Quran tadi untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat, Nabi juga mulia untuk disampaikan kepada siapa? Untuk kita lah, umat dia. Nabi bawa untuk kita. Kalau Nabi pakai seorang, senang cerita lah, betul tak? Nabi, Quran untuk Nabi saja. Tapi Quran bukan saja untuk Nabi, tapi untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaikan di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam agama kita, mesti kena sampaikan Al-Quran itu kepada kita. Kiramin bararah. Ayat 16 yang bermaksud yang mulia lagi berbakti. Ini sifat kepada safir tadi, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia kiram, iaitu mulia. Bararah, barrun. Barrun ni baik. Barrun baik. Kalau birrun, barrun. Sekejap Dia barrun ke birrun ni, tapi ni bararah. Berbakti, dia buat baik. Birrun ni sebenarnya buat baik. Ya, saya cari sikit. Dia ada 3 sebenarnya. Antara bar, bir dengan bur. Bar. Libat. Ini bar, bir dengan bur. Tabarat. Okey. Kalau birru walidain disebut sebagai kebaikan, membuat kebaikan kepada ibu dan ayah. Birru al-walidain. Saya tunjuk kat sini ya. Okey, sini. Birrun walidain.
Birrun, kalau ba itu baris bawah, lepas tu run walidain maksudnya buat baik kepada ibu bapa. Birrun walidain khair wattisa'u fil ihsan. Itu maksud birru. Al-birru ba baris bawah. Tapi kalau al-burru tengok sini ya, ba baris hadapan. Burru adalah bijian gandum. Al-bur. Boleh juga disebut sebagai gandum lah, gandum. Bur tu adalah gandum. Nampak yang sini dia tulis khubzun. Khubhul qamah. Al-qamah itu adalah bijiran gandum, bur. Tapi kalau barrun, ba baris atas, al-barrun, iaitu adalah daratan. Ya bisul minal ard. Ya bisul minal ard maksudnya daratan. Okey. Fi dhulumatil barri wal bahr. Al-bar baris atas dalam Quran ialah maksudnya adalah daratan dan juga lautan. Ini siapa maksudnya ni? Fi dhulumat. Fi dhulumatil barri wal bahr, di dalam kegelapan darat dan laut. Kalau birru walidain maksudnya adalah kebaikan yang kita lakukan kepada ibu dan ayah. Kalau bur adalah gandum, dan kalau bar adalah daratan. Baik. Seterusnya, mana tadi? Tak. Yang mulia lagi berbakti. Yang mulia lagi berbakti iaitu malaikat. Malaikat ini mulia, kiram. Dan juga malaikat ini banyak sangat melakukan kebaikan. Malaikat dia taat. Jadi bararah bukan satu kebaikan sahaja, tapi banyak sangat virtuous. Maksudnya bukan satu kebaikan, tetapi banyak kebaikan yang dilakukan oleh malaikat. Ayat 17. Qutilal insanu ma akfarah. Ayat 17, kita pergi kepada manusia. Keadaan manusia. Ayat 17 ni maksudnya kita dah nak masuk sunan ilahiyah. Sunan ilahiyah. Yang tadi awal-awal daripada ayat 1 sampailah ayat 10. Ayat 1 sampai 10 asbabun nuzul. Tentang Abdullah ibn Maktum. Tapi tadaburnya kita semua kena. Tadaburnya semua kena pada diri kita. Kemudian pergi kepada Al-Quran, kalla innaha tazkirah. Itu semua kemuliaan Al-Quran sampailah ayat 16, kiramin bararah. Kemuliaan Al-Quran, kemuliaan orang yang menyampaikan, malaikat yang membawa Al-Quran, sifat malaikat. Baik, start daripada ayat 17, iaitu keadaan manusia. Apa maksud ayat 17 ni? Celakalah manusia. Alangkah kufurnya dia. Qutilal insan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu lafaz ta'ajjub di sini. Pada ayat ini lafaz ta'ajjub digunakan, iaitu apa? Iaitu manusia ni teruklah. Macam tu. Teruk ni manusia ni, macam tu lah. Tak sebut kan. Allah gunakan satu istilah qutilal insan. Qutila tu maksudnya adalah manusia tu dibunuh. Kenapa manusia ini dibunuh? Bukan manusia itu dibunuh, tapi nak bagi tahu hancurlah manusia tu. Kan, teruklah manusia ni kan. Celakalah korang ni. Kenapa korang celaka? Ma akfarah. Ma kat sana adalah ma dalam keadaan ta'ajub. Cuba tengok dia punya apa tu kita kata terjemahannya, sahabat-sahabat, ada ni kan? Ada tanda seru. Ada tanda seru. Dan kemudian tanda seru pada yang awal, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Kenapa tanda seru tu? Nak bagi tahu Allah bagi gunakan perkataan, suatu perkataan yang melupakan lafaz ta'ajub, iaitu ma. Ma ini lafaz ta'ajub, selepas ma mesti digunakan atas wazan af'al. Contoh, kita jumpa dengan siapa? Siapa perempuan paling cantik kat Malaysia? Kita rasa kita lah paling cantik kat Malaysia. Kita ambil lah kan Fazura lah, ambil Fazura lah ya.
Kita kalau tengok Fazura dekat dalam TV, dalam media sosial pun dah cantik kan. Katalah kalau kita jumpa depan, mesti kita kata, oh cantiknya. Dalam bahasa Arab, lafaz ta'ajub ni adalah ma ajmala Fazura. Ma ajmala. Mesti guna ma digabungkan pula dengan wazan dia af'al. Iaitu tambah huruf alif pada depan dia. Ma af'al. Kalau ma akraha. Ini bencinya macam tu. Mesti guna ma akraha. Maksudnya atas wazan af'ala juga. Di sini Allah sebut ma akfar. Ma akfar. Akfar maksudnya apa? Akfar maksudnya kufur. Kufur apa di sini maksudnya? Celakalah manusia. Alangkah kufurnya mereka ni, bukan kufur yang kufur beriman ni tak. Ini kufur ni'mat. Kufur ni'mat. Kufur ni'mat. Celakanya manusia ni. Dia tak sedar dia Allah bagi nikmat banyak pada dia. Macam tu. Subhanallah. Macam itulah ayat mudah ni. Lepas tu kadang-kadang kalau baca pun macam baca terjemahan. Apa benda ni maksudnya? Macam tu kan. Diperlukan kepada Quran ni dia bahasa tinggi. Allahu Akbar. Bahasa Arab ini satunya dia punya gaya bahasa dia memang gaya bahasa yang luar biasa. Tak terdapat dalam bahasa-bahasa yang lain. Yang kedua pula dia adalah bahasa daripada kalam Allah. Maka kita memerlukan tafsir, ulama tafsir untuk memahami. Ma akfarah. Manusia ni dia tak sedar ke? Dia ni banyak sangat nikmat Allah bagi. Min ayyi syai'in khalaqah. Ayat 18. Tidakkah mereka memikirkan dari apakah dia Allah menciptakannya? Korang ingat tak? Korang ni sebenarnya diciptakan dari apa? Manusia yang cantik hari ni, yang boleh berfikir, yang boleh berjalan, yang boleh buat macam-macam. Korang perasan tak korang datang dari apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ayat 19 yang bermaksud daripada setitis air mani dan Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kalau kalian ni rasa hebat sangat manusia ni, kalau kalian ni rasa kalian dah rasa kemas sangat, nak sombong sangat ni, bagi sekejap aku nak bagi tahu nikmat yang Allah bagi pada kau. Kau tahu tak, kau dulu tu asal pada air mani je. Air mani, ada apa air mani? Kalau terjatuh dekat jalan pun, tak ada siapa lain duk pergi kutip. Orang pijak je. Tak ada apa, tak ada nilai. Kita nak bagi tahu hinanya air mani itu keluar daripada tempat yang hina, ya, tempat yang orang kata jijik. Dan kalau terjatuh, sebelum jadi manusia, tak ada apa pun. Tak ada orang nak, saya nak jual lah. Jual apa? Jual air mani? Kan? Sebab air mani tu kalau dah jadi orang, boleh buat kerja apa semua. Jadi saya nak jual air mani. Tak ada siapa nak beli. Kan? Buang je lah dekat longkang tu. Tak ada siapa lagi kutip. Dan kau jadi daripada air mani. Dan akhirnya daripada air mani tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita fi ahsani taqwim. Daripada air jijik, air hina yang tak ada apa tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia pada bentuk yang sangat cantik. Hidungnya terletak, telinganya 2, kakinya 2, tangannya boleh apa kita kata bergerak macam ni, boleh buat kerja. Cantiknya. Kalau chimpanzee tu tangannya lebih panjang daripada kaki kan, dia pelik. Kalau manusia macam tu, tak manusia. Tangannya apa kita kata sampai pinggang je lah kan. Jadi nampak smart kan. Kepala duduk atas. Kalau kepala duduk bawah macam mana? Kepala duduk bawah ni cakap dengan orang semua dia macam tu kan. Kepala ke atas ke cantik tu, subhanallah. Khalaqahu. Allah bentukkan, Allah ciptakan, faqaddarah. Dan Allah takdirkan dalam kehidupan manusia itu takdir yang sangat-sangat details. Dengan umurnya, dengan bagaimana nasib dia, kaya ke miskin duduk dalam dunia ni. Jodohnya. Ni maksud daripada perut mak lah. Walaupun baru duduk dalam perut mak, dah bentuk, dah nampak kepala keluar tangan comelnya. Kalau orang dah lama menunggu anak kan, tengok setiap satu tu, Allah comelnya geram je kan. Lepas tu, dan waktu itu Allah telah takdirkan sedetail-detailsnya kita punya takdir.
di mana kita akan hidup, kat mana kita akan kerja, dengan siapa pasangan kita, semua. Faqaddara. Summa sabila yassarah. Ayat 20. Kemudian jalannya dimudahkan. Ketika ia melahirkan ibunya. Ketika dilahirkan ibunya. Dan sepanjang hayatnya. Subhanallah. Jalan. As-sabil iaitu jalan. Jalan tu apa? Kalau kita sebut tadi khalaqahu iaitu daripada air mani duduk dekat dalam perut mak jadi nutfah. Jadi air yang dah bercantum, dah disenyawakan dan kemudian dia dibentukkan. Ya, pembentukan baby tadi itu di dalam rahim suatu perkara yang sangat luar biasa, cantik, daripada bulat tadi tak ada apa-apa jadi baby. Ada tangan, ada kaki. Allah takdirkan. Lepas Allah takdirkan ibu-ibu ada jalan Allah buka. Tu apa? Namanya dah datang contraction. Doktor berkata, oh dah engage ni kan. Maksudnya orang yang nak keluarkan baby itu mudah tak? Memanglah. Ustazah nampak gaya dia kata, summa sabila yassarah. Iaitu Allah pemudahkan jalannya. Saya nak bersalin sakit Ustazah. Yelah, mudah tapi memanglah sakit. Ya, sebab apa Allah nak bagi ganjaran kepada ibu tu. Hapus dosa. Allahu Akbar. Apa yang meninggal disebabkan kelahiran, melahirkan baby, orang kata meninggal dalam keadaan syahid akhirat. Sebab kesakitan yang sangat sakit waktu nak melahirkan anak tadi tu semuanya menghapus dosa kita. Ya, alhamdulillah Allah bagi kepada kita suatu kafarah dosa yang mana dah dapat rezeki anak, dosa hapus pula. Subhanallah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan tadi tu maksudnya Allah buka untuk keluar. Kan? Tak payah kita pergi. Memanglah ada orang yang susah nak buka, ada orang yang mungkin tak boleh buka, kena belah dan sebagainya. Tapi maksudnya boleh keluar tak? Boleh. Daripada lubang yang kecil itu, ya Allah, ya Tuhanku, baby keluar. Kan? Allah siapkanlah dengan pinggulnya. Ya, tu yang rasa nak terpatah pinggang tu kan. Sebab apa? Dia buka habis tu. Tapi boleh keluar. Boleh keluar. Boleh keluar. Kalau hidung kita boleh tak keluar? Apa benda yang ada dekat dada? Tak boleh kan? Tapi nak kata tempat tu boleh keluar. Allah permudahkan keluarnya. Summa amatahu fa'aqbarah. Lahir-lahir dia, baru cerita pasal lahir. Lepas tu terus Allah kata summa. Summa ni tak lama sama-sama. Summa tak lama. Kalau fa, sekejap sangat. Summa ni lama sikit. Kalau saufa, lagi lama. Allah kata summa. Summa amatahu fa'aqbarah. Siapa yang rasa dia hidup lama? Rasa-rasa baru je keluar tadika. Rasa-rasalah kalau saya tengok anak-anak kan, graduate tadika, kita ingat waktu kita tadika dulu. Ya Allah, aku dah ada anak dah kan. Anak aku pula yang sekolah tadika. Sebenarnya pendek sebenarnya masa ni. Masa pendek. Kita rasa lama kan, tapi sebenarnya pendek je. Baru Allah kata, baru Allah pemudahkan dia lahir, kemudian Allah matikan. Nak bagi tahu dekat sini, hidup ni tak lama. Jadi tolong hargai masa. Tolong hargai nikmat kehidupan yang Allah bagi ni. Dia seketika, sebentar saja. Jadi gunalah masa yang Allah bagi ni untuk menambah kebaikan. Fa'aqbarah. Nampak guna perkataan apa? Fa. Bila mati, terus dikuburkan. Sebab sunatnya apabila jenazah itu telah keluar sahaja nyawa daripada tubuh badannya, hendaklah disegerakan untuk dikuburkan. Jangan sampai 2-3 hari. Sebab apa ni tak kubur lagi? Tu anak daripada ni tak boleh balik. Dia tunggu dia balik. Jangan. Yang hidup. Yang mati, sunatnya cepat. Kuburkan cepat-cepat. Bayangkan kalau yang itu pun terseksa kalau tak dikuburkan, bagaimana dengan Fir'aun? Yang kita cerita minggu lepas, bulan lepas kan? Tentang Fir'aun tu tidak dikuburkan, itu azab Allah yang Allah bagi kat dunia. Terseksa Yang tidak dikuburkan ni sangat-sangat terseksa. Lebih daripada orang yang jenazah yang dikuburkan. Thumma idza sya'a ansyara. Ayat 22, kemudian dia menghendaki, dia membangkitkan semula kembali. Kubur pun kejap je. Tak tahu orang yang beriman dalam kubur bila dibangkitkan semula, bila ada tiupan kedua, dia kata, siapa kejutkan kami ni? Kami baru enak-enak tidur. Kita rasa macam lama dah kan? Semua sekejap je. Alam barzakh pun sekejap saja. Yang lama nanti bila nak menunggu, nak masuk ke dalam syurga ataupun jatuh dalam kawan neraka, itu yang lama. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, so kita berhenti pada ayat 22, maksudnya separuh daripada
surah Abasa. Nanti kita akan habiskan lagi satu sesi untuk siri yang kedua. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya sebelum ni sangkut-sangkut banyak sahabat-sahabat dekat internet ni. Jadi saya pun tukar internet lain. Alhamdulillah, syukur. So itulah daripada yuran sahabat-sahabat, saya buat nak bayar Zoom. Sebab Zoom pun kita bila kita nak record, kita kena subscribe, dan juga internet pun kita pakai yang ni lah. So Alhamdulillah tak tersangkut hari ni dan semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan Allah kira sebagai satu fisabilillah yang kita berikan tadi untuk kita memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita dah masuk Syaban dah. Jadi saya mengucapkan selamat ingatan untuk salam Isra' dan Mi'raj yang berlaku semalam, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah menambah keimanan kita dan kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.